Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Namun, apa yang kita lakukan sebagai hamba yang bersyukur ialah dengan melakukan solat duha mengikut kadar kemampuan kita. Baik. Hadis yang kita baca hari itu adalah berkaitan kita ni ada banyak sendi-sendi kat badan kita ni. Maka kita kena sedekah atas setiap sendi tu. Maknanya terima kasih atas nikmat sendi yang Allah, kesihatan yang Allah bagi kat kita. Maka banyak-banyak benda kebaikan tu kita compile sendiri semua benda. Maka kita solat sunat duha 2 rakaat. Maka terangkatlah segala nikmat yang Allah bagi kat kita pada hari tu. Macam Nabi SAW sebut, terbalas nikmat yang Allah bagi untuk orang pada hari itu. Jadi, kata Nabi SAW, man hafadha ala syuf'atid duha, ghufira lahu dhunubuhu, wa in kanat mithla zabadil bahrin. Sesiapa yang memelihara 2 rakaat solat duha, nescaya akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Perlu difahami di sini dosa yang diampunkan dengan duha itu adalah dosa-dosa yang kecil sahaja. Adapun dosa yang besar itu adalah mesti dengan perantaraan taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha dengan Allah. Adapun dosa kecil, ada banyak hadis yang Nabi habaq, Allah akan sentiasa ampunkan dosa orang tu, yang kebanyakan hadis habaq tu, macam kita main masjid, kita duduk dalam masjid dan sebagainya, semua tu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Tetapi kita tak boleh menganggap dosa tu dosa kecil dan dosa besar. Kita dengan meremehkan, contoh kita kata, alah tak apa dosa kecil ya, alah tak apa dosa kecil. Meremehkan tak bagus. Kerana adapun dosa tu besar ke, kecil ke, tetapi dosa tu kita buat kepada Allah. Dosa kita buat kepada Allah. Kerana bukan selalu benda besar yang akan merosakkan kita. Kadang-kadang benda kecil boleh rosakkan kita. Contoh saya beritahu tuan-tuan, berapa ramai manusia yang dia ni meninggal dunia atau sakit dan sebagainya disebabkan gigitan nyamuk yang kecil, berbanding daripada berapa ramai yang kena mati, kena baham dengan singa atau harimau di ketika nak toreh getah ke di Pahang dan sebagainya. Berapa ramai nisbah. Nisbahnya, kebanyakan orang yang sakit duduk di hospital, ada yang sampai peringkat denggi, berdarah dan meninggal, adalah disebabkan nyamuk yang kecil. Disebabkan besar pun ada juga. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan, jangan pandang rendah dengan dosa kecil. Dengan menganggap, meremehkan dia. Alah tak apa, benda kecil je. Berterusan melakukan satu benda yang kecil itu, akan mendorong keupayaan nafsu, membuka ruang lebih besar lagi, untuk mencuba buat benda yang lebih besar lagi. Maka, apabila kita buat benda yang kecil, segera padamkan dia, simenkan dia dengan sembahyang duha, doa, istighfar dan taubat, supaya yang kecil itu tidak membesar. Api kalau tahap lilin kita boleh jentik dia. Tapi kalau dia dah besar, dia dah kuasai diri kita macam dosa tadi tu, maka susah nak tinggal. Stiker saya habang kat tuan-tuan, stiker kereta kita kan. Ni kan body kereta kita. Kita lekat stiker dekat satu tu. Apa stiker lah kita lekat. Anak kita beli kat dia buku color. Dalam tu ada lah. Frozen lah, stiker macam-macam kan. Iron Man lah. Dia syok, dia pergi lekat kereta kita. Almari buku dia lekat. Almari baju dia. Basikal dia. Motor kita pun ada. Ada satu dia. Olaf dia lekat kat kereta kita. Kita pun keluar tengok. Panggil dia. Ni siapa lekat ni? Dia kata adik lah lekat. Kita kata lain kali jangan buat macam ni. Kereta abah jangan main. Kita pun korek, buang. Dia lekat pukul 3. Pukul 3.30 kita perasan. Kita buka. Mudah tak buka stiker tu? Mudah. Tapi kereta kita, kita beli 1972 dulu. Zaman dulu kalah, Datsun punya. Kita ada lekat stiker di situ. Sekarang ni, kita ada duit sikit. Sayang kereta tu nak tukar color lain. Kita pun duduk kat rumah petang-petang rehat, pagi-pagi duduk korek nak buang stiker 30 tahun dulu. Susah tak? Susah lah. Payah nak buat keluar stiker tu. Lagipun, kemungkinan cat kereta nanti terkeluar ni. Macam tu juga dosa kita. Dosa kalau kita baru buat, segera istighfar, taubat dengan Allah, minta ampun dengan Allah,
maka dosa tu dia tak akan kesan di hati yang teruk. Tapi kalau dosa tu hang dah berkarat, berkurun, duk buat benda tu, jadi macam edik, dah puluhan tahun minum arak, dah puluhan tahun berzina, nak tinggal benda tu, boleh tinggal. Tapi dia berat, memerlukan mujahadah lebih banyak sikit. Sebab kadang-kadang jadi rutin, setiap hari nak malam tidur, mesti minum arak. Jadi dia tak mau dah benda tu. Nak tidur malam, mesti sebulan dua tu dia kacau. Sebab nak ubah peraturan hidup. Tapi kita buat kerana Allah, Allah tolong. Kesimpulan saya nak buat apa? Jangan biarkan dosa kecil bersarang dalam diri kerana dia akan membawa kepada satu ruang untuk dosa besar tu kita jangan buat. Okey.